أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan berkata Musa, jika kamu semua kufur kepada Allah, maka Allah itu Tuhan yang kaya dan terpuji. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bertemu untuk mengambil sedikit tausiah, peringatan serta iktibar. Semoga hari kita ini ke depan dan masa ini akan diisi dengan suatu penjernihan daripada Islam. Tajuk kita pada pagi ini adalah mulianya kekayaan dan hinanya kefakiran. Ini adalah tajuk yang saya petik daripada buku Sayyidul Khatir, iaitu buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Tajuknya adalah Cara Manusia Cerdas Menang Dalam Hidup. Buku ini betul-betul menjadi panduan bagi siapa yang nak mengetahui muhasabah, apa benda yang perlu diperbetulkan, perjalanan yang harus dimuhasabah kembali. Kerana hari ini umat Islam bila lama berjalan, bila tidak ada suatu muhasabah ataupun dipanggil suatu penilaian semula, nazarat dalam bahasa Arab, maka sudah tentu akan menjadikan umat itu sikit sebanyak dia akan berlari daripada jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama kelamaan kalau tidak ada slot muhasabah, tidak ada slot untuk memperincikan perjalanan tersebut atau buat balik postmortem kepada perjalanan, maka dia akan bengkok dan bengkok. Inilah di antara kebengkokan yang pernah jadi kepada umat apabila mereka mengagungkan kekayaan dan mereka menganggapkan kemiskinan itu satu kemuliaan. Ada dua puak hari ini dalam Islam. Satu yang anggap kekayaan itu merupakan suatu perkara yang tak boleh share dengan orang. Kekayaan ni dia punya, milik dia. Kekayaan ni aku yang berusahakan. Ini ada manusia jenis ni dalam Islam. Yang kedua pula adalah kelompok yang merasakan kefakiran itu satu kemuliaan. Jadi kaya tu tak patut. Orang kaya ni sepatutnya tak boleh kaya. Kita ni kaya ni menyebabkan kita dekat dengan syaitan. Inilah kesalahfahaman yang cuba diperbetulkan balik oleh Imam Ibnul Jauzi. Maka dia pun tulis tajuk mulianya kekayaan dan hinanya kefakiran. Apa katanya? Saya melihat jerat dan tipuan syaitan yang paling besar, iaitu tak kala orang-orang kaya senantiasa dikepung angan-angan tidak berujung.
Jangan salah faham pula. Ada orang bila dia kaya, dia berangan-angan. Wa tamanni 'alallahi amani. Dia suka berangan-angan. Dia suka meletakkan suatu benda yang baginya itulah yang dia nak capai. Umur sudah 70, 60 tapi masih sibuk terhadap kekayaan dia untuk peribadi. Kita bercakap tentang kekayaan untuk peribadi, ya, kita tak bercakap ataupun kita tak kritik mereka yang bercakap tentang kekayaan untuk ummah. Dia ada beza tu. Kan? Kebanyakan orang memang senantiasa dikepung angan-angan tidak berujung. Sepanjang hari dan waktu hanyut dengan kelazatan dalam kelazatan dunia yang mencegahnya untuk ingat pada alam akhirat. Inilah kekayaan yang dibenci. Bukan kaya tu yang jadi masalah. Sifat yang melupa terhadap kekayaan itu yang Allah berikan. Sebab bila dia dah rasa dia kerja teruk, dia buat benda, dia ingat semua benda tu dia layak dapat. Maka dia tak ingat yang dia dapat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki ni benda tak sangka-sangka. Siapa kata dia buat benda tu boleh berjaya? Belum tentu. Seth Godin pernah sebutkan, ni seorang penulis lah yang tulis buku yang agak terkenal, Tribe, kemudian Promotion Marketing, The Purple Cow. Dia sendiri pernah tulis, Seth Godin percaya bahawa dalam hidup ni kita boleh setting ya. Hasilnya apa? Tetap serah kepada Fortuna. Mereka tak percaya pada Tuhan, lalu mereka sebut Fortuna lah. Tetap kena serah kepada nasib. Bila dah buat, serah pada nasib. Dia kata kita boleh buat kapal, kita boleh buat bot, kita boleh tentukan kayu apa, bahan apa untuk kita buat bot tersebut. Kita boleh tentukan besar mana, kecil mana, kekuatan bot itu nak bawa barang banyak mana, kita boleh buat katanya. Akhir sekali kita boleh pasang layar bot tersebut. Cuma kita tak boleh tentukan bagaimana angin yang akan datang atau menggerakkan kapal ni. Angin tu tetap serah kepada peluang. Dia percaya gitu. Cuma dia tak sebut Tuhan pasal dia tak pernah diperkenalkan Allah Ta'ala. Tapi kita bagi tahu kekayaan ni kok mana kita usahakan pun dia tetap balik pada Allah. Kan? Malah jumpa satu kawan sedang duk set up, dia betulan dia buat hartanah. Dia dapatlah deal dengan orang-orang yang hebat-hebat ni. Antaranya satu kedai mamak, saya tak sebut nama lah. Tapi dengan dia punya sale dia, bulanan dia untuk satu kedai, dia dapat keuntungan bersih net dia 90,000 sebulan. Tapi setelah dia tolak kos lah, kos dia 300,000. 300,000 yang dia bayar gaji semua, maka dia dapatlah satu kedai bersih 90,000. Tengok dia hard working tu, kerja dia kuat, layak dia dapat. Tapi percaya tak, benda tu semua dia boleh rancang. Tapi end of the game tu adalah mesti Allah Ta'ala yang tentukan jumlah banyak mana. Tanyalah siapa pun yang pernah berjaya, kamu percaya ke kamu akan berjaya gini dengan perancangan kamu? Dia kata, saya pun tak boleh pastikan. Benda ni memang keajaiban, saya boleh buat sahaja. Ini yang kita nak kena beritahu pada orang yang rasa kekayaan tu adalah hasil usaha tangannya. Kena peringatkan, sebab bila dia rasa hasil usaha tangan dia, dia nak bagi tu sayang. Pasal dia ingat dia yang mencipta kekayaan tu. Kita nak kena buang sifat pencipta kaya tu pada kita. Kita kena sandar balik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang begini, kalau dia rasa semua tu daripadanya, dia akan rasa terkesima sikit ataupun terpegun sikit dengan kekayaan dia perolehi. Baik. Jika mereka telah termakan tipu daya syaitan dengan cara menjadikan harta sebagai segalanya, selanjutnya syaitan menyuruh kikir. Barulah bila dia rasa harta tu miliknya, dia akan kedekut lah. Sebab tu bila orang minta sedekah, dia nampak hina. Bila orang minta sumbangan, dia rasa bahawa sumbangan tu aku tak patut bagi. Sebab ni duit aku kot. Aku yang buat, aku yang cari. Dia akan ada perasaan tu. Ini kita kata talbisul iblis. Dia sangat halus, susah nak faham. Betul lah hang dapat tu kerana kerja hang, tapi hang tak akan boleh pasti apa yang hang dapat tu adalah merupakan hang yang cetuskan ataupun hang yang punca dia. Tak. Mesti ada satu jalan yang disebut ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Yang ni yang saya pernah cerita kat tuan-tuan, bila
Abu Bakar tanya Umar, "Ya Umar, ar-rizqu min aina?" Rezeki itu mai pada mana? Rezeki ni mai pada mana? Abu Bakar tak boleh jawab. Dia kata, "Dia tanya Nabi, aku tak tahu nak jawab." Bila pergi bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, min aina rizq?" Rezeki itu daripada mana? Nabi kata, "Ar-rizqu min haitsu la yahtasib." Rezeki ni tak ada siapa boleh sangka-sangka. Ni bab dia. Kan? Tak ada siapa boleh claim. Aku berjaya ni pasal aku hard working. Oh, jangan tuan-tuan. Benda tu malang. Falandulah itulah benda paling malang. Yang kita kena kata apa? Buat sehabis baik. Berikhtiar. Perancangan sehabis mungkin. Endingnya, tawakal tu Allah. Serah kepada pihak ataupun pada Allah yang sangat berkuasa. Huwa maulana. Dialah yang akan menentukan segala-galanya. Baru dia akan rasa ada hak dalam rezeki ku ni orang punya. Sebab pemikiran dah betul. Nak tahu pemikiran dia tak betul, tengok dia kedekut ke tak. Kalau kedekut tu pemikiran tak betul lah tu. Rasa nak bagi sayang, rasa hak dia punya. Kalau bagi hilang, ni memang dia rasa sebab dia cari. Dia rasa sebab dia dapat tu kerana usaha keras dia. Memang dia tak claim, tapi perbuatan yang ditunjuk kekikiran dia itu, itu sebab dia percaya kepada janji syaitan yang menjanjikan kefakiran kepadanya. Jadi itu yang benda harus kita hati-hati, tuan-tuan. Dia kata itulah jerat syaitan yang paling ampuh dan kuat. Ini betul-betul Ibnu Jauzi tegur orang kaya yang lupa diri. Tapi masa yang sama, jangan salah faham. Ibnu Jauzi juga menyebut, dia kata syaitan lalu menyembunyikan tipu daya dan jeratnya itu dengan cara yang sangat samar. Dia menakut-nakutkan kaum mukmin untuk tidak mencari dan mengumpulkannya. Syaitan pun pandai. Untuk orang kaya, dia tanamkan bahawa harta tu memang hang yang punca dia. Hang lah yang berusaha tu. Hang lah yang pencetus kekayaan tu. Bagi orang beriman pula, syaitan bagi satu keraguan. Apa keraguan syaitan bagi? Bahawa janganlah cari rezeki lebih ni. Jangan berusaha. Sebab dunia ni bangkai. Kamu kena tinggalkan dunia. Syaitan bercakap. Syaitan bercakap. Berapa ramai orang yang terkena tipu daya syaitan ni. Kenapa tuan tak lebih? Saya rasa cukup lah kot. Kita ni dunia ni nak tinggal dah. Kalau kita usaha teruk-teruk pun nanti kita akan mati. Berapa nak banyak-banyak ustaz? Cukuplah apa yang ada. Habis itu tuan tak mau lebih. Cukuplah ustaz. Dunia ni pun Tuhan suruh sederhana saja. Ucapan yang betul. Kalimatul haq. Uridu bihal batil. Ucapan yang benar. Tapi mafhumnya sangat batil. Batil bila? Dia tak kalkulat hak ujung tu. Bila dunia tak ada tangan orang Islam. Bila dunia terlepas kepada tangan orang kufur. Bila kekayaan tidak berada di tangan Islam. Islam tak boleh berjalan. Walaupun orang kata Islam tak perlukan harta. Siapa pihak habak Islam tak perlu harta ni? Syaitan habak. Sebab tu cantik Ibn Jauzi besar ni. Sebab dia nak bagi tahu kebanyakan orang dalam hidup ni. Dia ingat syaitan akan kacau dia dengan benda-benda maksiat. Bukan. Kita main sembahyang ni, Tuhan tak akan kacau kita suruh berzina. Iblis tak akan kacau kita. Syaitan tak akan ganggu kita dengan suruh berzina. Tak. Tengah sembahyang elok, tiba-tiba dia nak kata, Tuan Haji berzina lah. Tak ya, jauh sangat tu nak sampai tu. Syaitan akan cari benda yang paling dekat dengan kita. Kalau kita jenis pembaca Quran, syaitan akan ganggu kita dengan bab-bab Quran. Baca kuat sikit, baca pelan-pelan orang tak dengar, suara kamu sedap. Kamu baca bagi panjang sikit. Bila kamu solat, kamu baca bagi panjang. Biar orang rasa di belakang kamu tu, orang rasa bacaan kamu sedap. Padahal orang belakang menyampah dah baca panjang sangat. Syaitan akan ganggu gitu, tuan-tuan. Kalau orang tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan akan kata, suara hang sedap lah. Hang kena derah lagi ni, derah lagi. Kena kuat lagi. Jangan bagi orang lain ambil kesempatan. Hang yang paling terbaik. Syaitan akan datang gitu, tuan-tuan. Bagi orang yang zuhud, syaitan akan datang gini. Tak payahlah, cukuplah. Kamu tinggallah semua ni. Sebab kalau kamu ambil banyak-banyak pun, kamu nak buat apa nanti hisab kamu banyak. Siapa kata? Ibnu Jauzi kata, bukan saya. Bila saya jumpa kitab ni, baru saya puas hati. Ni baru betul kitab. Baru betul kitab. Kalau tidak kitab suruh tinggal dunia ni semua yang terlupa. Ada talbisul iblis dalam bab tu. Dia kata apa?
Dia menakut-nakutkan kaum mukmin untuk tidak mencari dan mengumpulkannya. Dia takut kaum mukmin. Jaga-jaga, kamu banyak kata esok neraka tempat kamu. Tu. Dia ugut. Tu yang timbul. Cukup saat saya tak mau dah. Oh, dunia semua tak mau dah. Bila dia tak mau dunia, tanda dia tak mau pahala. Tu. Salah tu Ustaz. Tak boleh macam tu. Dunia ni tak boleh pahala Ustaz. Tu kita kata, interpretasi apa yang kita nak pakai. Kalau kita kata main surah tak dapat pahala, main surah tak dapat pahala. Kalau kita kata main golf tak dapat pahala, main golf tak dapat pahala. Kalau kita kata buat benda ni tak dapat pahala, buat benda ni tak dapat pahala. Kita yang pergi kata. Tu dia kata. Akibatnya orang-orang yang cinta akhirat dijauhkan darinya. Orang-orang cinta akhirat pun syaitan suruh mereka jauhkan dunia. Bila orang cinta akhirat tinggal dunia, boleh tengok. Dunia ni siapa ambil? Kata. Dunia ni siapa ambil? Tengok TV marah. Apalah TV ni penuh maksiat. Dia tak tanya salah siapa. Salah aku kot pasal aku tinggal dunia. Dunia tu orang lain ambil, orang lain tajar. Tuan-tuan. Ni hari ni di Facebook. Mana-mana ceramah ke tak ceramah dalam Facebook, kasbut sedang menaja ataupun buat iklan dalam Facebook. Hang datanglah ceramah kok mana pun, bawah tu ada iklan kasbut. Kenapa kasbut boleh iklan? Sebab orang Islam tak ada benda nak iklan. Nak iklan apa? Kami tak berniaga. Nak iklan apa? Yang kita jumpa bawah ni pun dengan SK, dengan Siti Khadijah. Kita pun tanya, berapa banyak iklan yang dia buat. Dia kata, Ustaz, satu billboard tu ada 200,000 Ustaz, boleh bertahan selama 6 bulan. Oh, 200,000? 200,000 Ustaz. 6 bulan, kita tak billboard situ, kita bayar 6 bulan. Maka keluarlah nama Telekung Siti Khadijah. Pasal dia berniaga, dia involve. Tu dia kata, Ustaz, kami tak boleh offer benda lain. Kami cuma offer kalau siapa pakai Telekung Siti Khadijah ni selesa. Tak boleh kata pakai Telekung Siti Khadijah masuk syurga. Marah orang Ustaz. Pakai Telekung Siti Khadijah ni selesa. Berapa outlet ada? Ada 49 outlet Ustaz. Oh, apa fight sekali? Fight Ustaz nak bagi benda ni terus jalan Ustaz. Memanglah payah. Kita pula ada penasihat agama kita. Nampak? Sebab yang dibuat tu barang yang ada kaitan dengan Islam. Orang gini yang patut duduk saing, lawan sampai tahap mana iklan ada, tentu dia tajar dan menyebabkan perkara baik sentiasa ada. Syarikat mana pun dalam dunia ni, dia bergantung kepada iklan, tuan-tuan. Itu ada. Itu saya sekarang dalam misi duduk bertemu dengan para peniaga yang hebat-hebat ni. Dulu saya jumpa dengan Sunny Express. Bertemu dengan mereka, ambil cerita, saya buat bahan untuk Ustaz Pro. Kenapa saya buat bahan? Saya tak nak orang Islam nampak Islam ni hanya pentingkan akhirat. Pentingkan mati. Islam ni pentingkan hidup, lepas tu baru mati. Sebab tu saya selalu kata, sembahyang ni penting dalam hidup, bukan penting lepas mati. Sebab lepas mati nanti tak perlu sembahyang dah. Tak perlu puasa dah, tak perlu pergi haji dah. Sebab tu kita kata agama ni penting untuk hidup, bukan penting untuk mati. Mati tu untuk tuai hasil. Kalau hidup pun tidak dengan agama, mati tak ada apa. Ni orang duk kata agama untuk mati. Dah, agama untuk hidup, bukan untuk mati. Pembetulan fikrah ini penting. Barulah movement kita, perjalanan kita betul. Saya selama ni duk ingat orang Islam miskin. Rupanya saya salah faham. Baru saya dapat tahu bila kawan-kawan bercerita, mereka pergi Mekah, mereka sangat suka bersedekah dan wakaf. Siapa-siapa pergi Mekah, akan wakaf, akan sedekah. Bila kita tanya, mereka wakaf apa? Mereka wakaf Quran. Memang. Bila mereka wakaf Quran, Quran tu akan disimpan di sebuah tempat. Sebab Quran terlampau banyak. Nak agih tak tahu tak mana dah, letak satu tempat. Bila tempat tu letak Quran banyak-banyak, ending nanti apa jadi pada Quran tu? Akan dilupuskan. Duit tu pergi mana? Duit tu duduk dalam Quran. Quran tu buat apa? La yanfa', tidak ada manfaat. Bukan kerana umat Islam miskin. Umat Islam suka letak duit di salah tempat. Sebab dia ingat,
Itu semua akhirat. Bagi mereka dunia tak penting. Kita kena ubah sikit. Dunia sangat penting untuk mazra'atul lil akhirah, untuk berjalan di akhirat. Tajuk ni kenapa dibuat? Sebab kita nak bagi iman berjalan. Kita bukan nak iman duduk di hati kita. Kita nak iman berjalan di atas muka bumi. Hari ni alhamdulillah orang Islam banyak buat homestay. Bagus, saya sangat sokong. Alhamdulillah tak semena-mena orang Islam kita pandai. Mereka pun buat homestay. Alhamdulillah homestay mereka cantik. Baru ni kami buat family day, ada satu homestay dekat Laman Sejati di Kelang, tuan-tuan. Oh, yang tu nak tempah pun payah. Tahun ni fully booking, tuan-tuan. Tak boleh dah, penuh. Tapi dia buat tu cantik, rumahnya cantik. Ada surau dia buat, ada rumah yang cantik, ada kolam renang, ada padang. Dia betul-betul buat tu sungguh-sungguh. Cara dia jaga tempat tu. Ini baru kita nampak orang ni faham dengan dunia kena bersungguh. Semoga bila orang datang family day, datang buat hari keluarga, dia tumpang dapat pahala. Kenapa? Orang dapat eratkan silaturahim. Tempatnya bagus, boleh bersukan, menyebabkan ada surah dia buat, kita boleh solat berjemaah sama-sama. Apa tuan tanah dapat? Tuan tanah bukan saja dapat untung, dia tumpang pahala kita sama. Dia gabungkan urusan dunia sama dengan akhirat. Itu baru jadi. Dan alhamdulillah dah ada movement tu. Dan alhamdulillah hari ni orang Islam mula sedar. Ada sistem boleh buat. Rupanya tuan-tuan, rupanya ada bab wakaf yang hari ni, badan-badan wakaf, mereka beli homestay, mereka bagi balik orang untuk sewa. Kalau tidak, wakaf tu beli tanah ataupun tanah untuk buat surau masjid, dia akan mati dekat situ saja. Tapi ada pandai, dia ambil wakaf, dia gunakan wakaf-wakaf ni, dia buat bentuk korporat, dia jadikan tempat tu wakaf, kemudian tempat tu tempat jana income, tuan-tuan. Macam saya sebutkan, tuan-tuan, di Pulau Pinang, ada tanah-tanah wakaf yang dibuatkan bangunan untuk orang beli. Dia buatkan kondominium ataupun apartmen untuk orang beli, tapi atas tanah wakaf. Orang beli itu bukan orang beli tanah, orang beli bangunan. Berapa leasehold dia? 100 tahun. Jadi belilah tanah situ, belilah rumah situ, tapi tak termasuk harga tanah. Tanah tu tanah wakaf. Yang dibeli adalah bangunan dan boleh dikatakan menyewa di tempat itu untuk 100 tahun. 100 tahun cukup lah, tuan-tuan. Dia pun mati dah masa tu. Tapi adakah bangunan tu akan dirobohkan? Tak. Lepas 100 tahun dia bukan renew balik. Tak ada masalah. Tapi tanah tu tanah wakaf. Yang paling menarik, tanah wakaf di Pulau Pinang tu, mana-mana apartmen yang dibuat untuk atas tanah wakaf itu tak boleh dibeli oleh orang tidak Islam. Jadi automatically kawasan tu akan banyak orang Islam. Kerana tanah-tanah wakaf ni diuruskan dalam bentuk komersial. Kalau tidak tanah wakaf, jadi wakaf semua. Bagi wakaf tak buat apa. Bagi wakaf tak buat apa. Kita pun wakaf tanah, tak buat apa. Sebab orang nampak akhirat. Kita kena nampak dunia itu untuk perjalanan akhirat. Baru jelas di situ. Kalau tidak, tak jelas, tuan-tuan. Lalu dia kata, syaitan terus saja mengiming-imingkan akan berzuhud. Mana syaitan ni akan suruh orang tu sudah berzuhud. Zuhudlah kamu. Zuhudlah, jangan terlibat. Zuhudlah kamu. Syaitan kata. Meninggalkan kerja. Syaitan kata tak payahlah ada buat kerja dunia ni banyak-banyak sangat. Banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Dunia tak payahlah involve. Ni. Menakut-nakuti orang yang hendak mencari jalan mendapat rezeki. Syaitan akan pergi pada orang yang beriman. Bila dia sibuk cari rezeki, syaitan kata apa? Jaga-jaga, hati-hati rezeki ni jangan banyak-banyak sangat. Jangan silap jalan. Nanti kalau silap jalan berdosa kamu. Dia main kat tu, tuan-tuan. Benda tu betul tak? Betul. Tapi dia menakut-nakutkan sampai tak mau buat apa-apa. Tapi kalau takut itu menyebabkan kita berhati-hati, kita keluar daripada tipu daya syaitan. Dia kata lagi, kata Ibn Jauzi, dimunculkan bayangan bahawa itu adalah cara terbaik dan sangat mujarab untuk menjaga kebersihan agama. Syaitan pun kata, benda paling baik ni kamu jangan involve langsung lah, supaya agama kamu selamat. Kalau kamu involve, takut dosa.
Bukan kata benda ni saja, benda Quran pun ada setengah orang tak mau baca Quran. Nah, tak baca Quran, takut salah. Kalau salah berdosa. Oh. Cara nak selamat, tak payah baca, tak dosa terus. Ni syaitan. Tu kena ingat, syaitan tak akan ganggu kita dengan benda yang kita kuat. Syaitan akan kacau kita dengan benda yang kita sedang suka nak buat dan jadi orang tu. Untuk orang yang dekat dengan agama, inilah ucapan syaitan. Jaga-jaga kamu bicara rezeki tu, kalau silap dan kamu berdosa. Takut tu tak apalah kuat. Cukup-cukup lah ni. Bila cukup-cukup ni, orang lain sapu habis. Bila orang lain sapu habis, mereka gunakan harta itu yasudduna an sabilillah, untuk menghalang jalan Allah. Tuan-tuan jangan fikir orang kafir, orang tak Islam, bila mereka ada harta banyak, mereka takkan halang Islam. Tak. Allah menjanjikan dalam Quran bahawa orang-orang yang kafir, saya masukkan kafir ni yang menentang Islam, mereka akan gunakan harta mereka untuk menghalang jalan-jalan Allah. Dia kata, boleh saja syaitan berbisik kepada guru-guru dan para alim ulama anutan orang-orang bertaubat. Ni syaitan kata apa pada ustaz-ustaz? Syaitan bagi pandangan apa pada ustaz-ustaz? Syaitan ilhamkan apa pada ustaz-ustaz? Fa alhamaha fujuraha. Dia ilhamkan apa pada ustaz-ustaz ni? Dia ilhamkan apa? Keluarkanlah hartamu. Keluarkanlah hartamu. Pernah dengar ayat ni? Infaklah tuan-tuan, infaklah, jangan tak infak. Infaklah harta kamu, keluarkan hartamu dan masuklah ke dalam barisan orang yang zuhud. Wak keluar harta, tapi jangan buat apa-apa, duduk jadi orang yang zuhud. Jangan usaha apa-apa. Kamu keluarkan harta kamu, kamu baliklah pada agama. Dunia ni tinggal kat orang. Lalu orang pun yang baik tinggal tunggu. Itu yang ada jadi seperti buat benda dunia semua pekat tinggal habis. Ni saya cerita ni pasal pengalaman, tuan. Bukan saya cerita ni sebab tak pengalaman. Saya jumpa banyak orang hebat tapi berhenti. Cukup Ustaz, cukuplah. Saya nak tumpu akhirat pula. Saya tanya, abang, yang abang buat ni bukan akhirat. Yang tu dunia Ustaz. Kita nak jawab tak boleh lah. Sebab dia sudah terkena satu ucapan daripada para asatizah yang ramai. Infak. Tapi dunia ni tak payah ambil. Cukup-cukuplah kat tu. Ni, kata Ibnu Jauzi. Saya tolong sampai. Kalau orang nak marah ke saya, marah ke Ibnu Jauzi. Dia yang kata, bukan saya. Tak boleh, tak boleh. Lagi dunia macam ni. Tuan-tuan tak tahu, macam mana orang Islam berjalan di muka bumi ni, apa dia nampak? Saya setiap kali berjalan, saya nampak kesalahfahaman orang Islam. Saya nampak yang tu. Dia tengok bangunan tepi-tepi ni bukan orang Islam punya, dia rasa tak apa. Oi, apa jenis ni, kata. Sedangkan dia dengar janji Allah, tanah tu, bangunan tu Allah janji untuk dia. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Muka bumi ni Allah janjikan pada orang beriman. Kalau bangunan tu belum ada orang beriman beli, tanda ada something wrong somewhere lah untuk orang Islam. Kenapa sampai tak boleh beli? Sedangkan dia ada kekuatan, ekonominya kuat, zakatnya kuat, wakafnya kuat. Berjalan lagi, tengok di pasar-pasar, ada 4-5 orang Islam niaga. Tak ada ramai. Ada boleh tak kena. Mesti kita kata, siapa tak dasar tak jadi ni. Aku mungkin tak pernah berniaga, tapi apa salah orang lain sampai tak berniaga ni? Kena ada pemikiran macam tu, tuan-tuan. Tak apa lagi umat Islam, umat yang kuat, berkembang pihak banyak, tapi sistem semua, standard semua kita tumpang orang. Oi, tuan-tuan. Nak kuliah dalam Facebook, nak kuliah dalam TikTok, mana kita punya platform sendiri? Yang tu kena fikir. Bila terfikir tu, banyak benda umat Islam hilang ni yang dia tak perasan. Lah dia hanya ambil rizal ujung ya. Orang lain sedang menindah kita Ustaz, orang lain sedang nak menjahanamkan kita Ustaz. Kena tanya, kenapa orang lain boleh sampai menjahanamkan kita? Adakah kita tak buat apa-apa, atau kita betul-betul tersalah faham pasal maksud Islam ni? Jadi bila orang pesan pada kita,
Zuhudlah kamu dan keluarkanlah harta. Itu yang kata Ibnu Jauzi, syaitan berbisik kepada para alim ulama dan guru agar menyuruh orang bertaubat. Jangan ambil dunia, infaklah sebanyak-banyaknya. Lalu dia kata, jika engkau masih menyisakan makanan untuk makan siang dan makan malammu, engkau belum termasuk orang-orang yang zuhud. Engkau tak akan beroleh darjat kaum yang bersungguh-sungguh dipanggil ulul azmi. Ni ayat paling bahaya apa dia? Kalaulah makan siang, petang ada makanan simpan di rumah, masih ada makanan bisa baki, kamu bukan termasuk orang ulul azmi. Orang ulul azmi ni makan pagi habis, petang cari lain. Maknanya nak tanam satu pemikiran orang Islam jangan duk simpan benda-benda ni. Duit pun jangan simpan, semua benda jangan simpan. Kalau tak simpan duit, tuan-tuan, tak adalah persiapan bila jadi sesuatu, tuan-tuan. Akhirnya, dia kata, mungkin mereka termakan hadis-hadis yang tidak jelas kedudukannya. Memang ada hadis, tapi kadang-kadang tak jelas kedudukan dan tidak jelas maksud hadis tu. Nabi suruh zuhud, tapi tak suruh tinggal dunia. Nabi suruh, memang ada hadis cerita Nabi ikat batu di perut, Nabi berpuasa kerana tidak ada makanan, tapi bukan itu sepanjang hayat Nabi. Tak pernah tengok, tak pernah kau orang cerita pasal kemewahan yang sedang Nabi hadapi, tapi Nabi tak ambil lah kerana orang Islam masih lagi memerlukan. Nabi tetap kaya, Nabi pernah miskin, tapi Nabi sepanjang hayatnya bukannya miskin. Salah pandangan tu. Memang Nabi pernah sebut satu hadis, ana ma'azamratil masakin, aku akan duduk bersama orang-orang miskin. Bukan Nabi jadi miskin, Nabi nak raih pasal orang miskin ni, takut mereka rasa lemah, mereka rasa hina sebab mereka tak mampu nak cari lebih. Nabi kata tak apa, kamu adalah aku duduk dengan kamu, dibangkitkan dengan kamu nanti. Tapi bukan Nabi termasuk orang miskin itu, bukan. Sebab Nabi ada harta ghanimah kot yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Ya Allah telah letakkan syarat harta ghanimah, harta perang ni, Nabi akan dapat sebahagian daripada harta tu. Nabi tak akan miskin lah. Sepanjang hayat Nabi mana ada Nabi miskin. Dalam tempoh hijrah itu sahaja Nabi jatuh miskin. Dalam tempoh harta Nabi habis ketika berjuang di jalan Allah, dalam sebelum Fathul Mekah, dalam sebelum berhijrah, itu juga Nabi pernah miskin sekejap. Tapi bukan kemiskinan hidup Nabi. Akhirnya dia kata, seluruh harta miliknya habis, ia pun tidak memiliki usaha. Lalu kembali pada keadaannya semula, ingin berteman dengan kawan-kawan lama. Pandangannya dihiasi anggapan bahawa bergaul dengan penguasa adalah menyenangkan. Ia tak mampu lagi berzuhud kecuali hanya dalam hitungan hari. Kemudian kembali pada tabiat awalnya, ia justru terjerumus pada jurang kesesatan yang dalam. Agamanya lantas dijual untuk mendapatkan dunia. Agama laksana sapu tangan yang hanya dibuat untuk membersihkan kotoran. Bila tak ada kekuatan, tu yang akan mengadu ke orang. Orang bagi keputusan apa pun ikut. Sebab apa? Sebab dah tak ada benda. Kamu buat A. Saya punya agama tak. Saya kata A. Walaupun agama kamu kata B. Kena ikut. Sebab dah tinggal semua, lalah tak ada apa, kena pergi mengadu ke orang. Kena pergi cari hak orang ada duit. Tuan-tuan, jangan main-main. Jadi hak inilah yang menyebabkan saya dalam perjuangan hari ini. Orang Islam bukan berjuang untuk dia saja. Dia kena berjuang untuk ummah. Kena berjuang untuk ummah seluruhnya. Ummah kena kuat. Dia sebahagian pada ummah. Dan percaya, orang Islam kalau ada kebendaan, dia akan balik pada Islam. Kita percaya itu. Orang Islam kalau ada, dia tidak akan pernah simpan. Dia akan serah balik untuk agama. Lepas tu dia kata tajuk ni antara dua lah, menjadi sang kedekut dan kaya dengan menjadi sang zuhud meninggalkan kebendaan. Kita tak nak jadi kelompok sang zuhud meninggal kebendaan, sang kaya yang kikir kerana merasakan harta tu milik dia. Kita kena duduk tengah-tengah. Aku ada duit, aku belanja. Aku ada wang, aku infak. Tapi nak tinggalkan dunia ni pada orang tak betul, aku tak boleh. Bab ni aku kena tanggungjawab sebab ini kepakaran aku. Kena macam tu.
kita kena bertanggungjawab dengan kepakaran kita. Sebab dia adalah pertanyaan yang Allah Ta'ala akan tanya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianati amanah yang diberikan kepada kamu. Amanah apa dia? Benda yang kita spesialis kita kena buat. Jangan tinggal. Jadi ucapan Ibnul Jauzi ini sangat tepat bagi saya, iaitu betapa mulianya kekayaan kalau diletak di tempat yang betul, betapa hinanya kefakiran sampai agama pun boleh tergadai kerana tunggu orang untuk memberi jawapan kepada diri. Mudah tuan-tuan. Saya cerita kat tuan-tuan 2-3 bulan lepas. Cerita pasal di Thailand, pondok-pondok tunggu peruntukan daripada kerajaan Siam. Pondok-pondok ni di selatan Thailand, kerajaan Siam nak pastikan tidak ada pemberontakan, dia akan bagi peruntukan. Lama-lama dapat peruntukan, lama-lama dapat peruntukan, apa jadi? Yang jadi adalah mereka tidak akan lawan, mereka tidak akan buat lebih, mereka akan tunggu saja peruntukan. Tak salah, betul tak salah. Tapi kalau umat Islam bangun dengan kekuatan sendiri, anak-anak santri tadi, orang yang mengaji pondok, berjaya cipta ekonomi, mereka bagi balik pada pondok. Bila pondok kuat, barulah mereka boleh dakwah kepada orang Siam. Hari ni nak dakwah tak boleh. Nak dakwah kata, nak dakwah aku Islam. Hang pun tumpang duit aku. Habis, selesai masalah. Ayat tu sudah cukup. Hang nak suruh aku masuk Islam. Hang pun minta duit kat aku. Hang nak suruh aku masuk Islam. Sistem yang aku buat, hang pun pakai, aku bagi sistem kat hang. Tak ada sistem aku, hang tak boleh hidup. Yang tu pun tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Ceritanya perjalanan kita panjang. Jadi tak ada masa nak bergaduh benda-benda kecil ni. Sebab tu saya nak buang yang tu dulu. Tak ada bincang benda kecil, tak ada bincang benda remeh-temeh, tak ada bincang benda-benda yang melambatkan kemenangan ummah ini untuk menjadi hebat. Tak mau. Tajuk-tajuk Wahabi ke, Salafi ke, Qunut ke apa ke. Baru ni kan datang apa nama Dr. Adi Jumaah. Ni ulama besar Azhar. Cuma agak tak seronok lah pasal soalan, tetap soalan yang lama-lama. Tuan Syekh, kami di Malaysia ni, kami mazhab Syafi'i. Bolehkah kami pakai mazhab lain? Patut soalan tu tak payah dah. Soalan tu soalan kita dah berpegang dengan Syafi'iyah dah, tak payah tanya dah soalan tu. Tanya apa lagi? Patut Syekh yang mari ni patut tanya soalan besar. Tuan Syekh, di tanah air kita hari ni, kami ada tanah wakaf yang banyak. Macam mana nak settle tanah wakaf ni untuk menjadi jana ekonomi pada ummah? Boleh tak kami buat wakaf korporat? Patut tu tanya soalan tu. Tapi kalau orang masih bersekitar soalan mazhab mana nak ikut, nampak macam tahun 70-an tak ubah lagi ni. Orang nak Islam, tapi yang bawa Islam kena provide something tu. Macam baru ni lah, bila jumpa dengan Habib Omar kan baru ni, yang ada geng-geng LGBT main dengar ceramah. Berpusing juga Syekh Omar nak jawab tu. Habib Omar nak jawab macam mana geng LGBT ni. Boleh ke tak boleh? Pusing juga tu. Maknanya apa? Maknanya kita ada banyak benda yang harus kita buat. So, kurang-kurangkanlah berbincang benda-benda yang melambatkan kemenangan Islam. Tak tepi yang tu, ambil ni dulu. Bila orang tanya, Ustaz, lepas tu saya bila orang tanya soalan ni, saya minta maaf lah. Ada masa saya tak jawab soalan-soalan tu, saya kata tak apa kot soalan ni, tanya Ustaz lain kot. Ustaz nak tanya ni, kalau saya pakai cincin tangan kanan, tangan kiri, tak apa pakai tangan mana pun. Soalan tu tak payah jawab lah kot. Hak Abdul. Saya rasa hak Abdul sekarang ni kena buat sesuatu, tu boleh Abdul. Kalau saya tak pakai cincin, boleh tak apa. Nak pakai pun tak apa. Nak semua jari, tak ada apa, makruh saja. Jadi soalan-soalan yang kecil-kecil itu semua, tolak tepi dulu. Ustaz, saya ni, tak tahulah, dengan bini ni, saya nak minta izin nak menikah, tak menikah. Menikah lah, tak payah tanya. Mai tanya soalan, wajibkah minta izin, bolehkah ke tak? Tak payah. Soalan tu semua soalan-soalan tepi.
Yang kena main tanya soalan, tu Ustaz, macam mana Ustaz sekarang ni? Kedudukan umat Islam. Kalau mereka lemah dari segi ekonomi, apa akan jadi? Kalau mereka tidak memiliki, apa akan jadi? Kalau mereka tidak ada sistem, apa akan jadi? Itu penting. Itu soalan-soalan penting. Patut para asatizah bincang persoalan tu. Bukan suruh orang tinggal dunia. Kalau tidak orang tinggal dunia, habis tuan-tuan. Lah ni pun orang dah tinggal dunia dah. Sampai kita tinggal berbaki-baki sikit. Itu pun masih ada kekayaan. Dah tu pula dah ada kekayaan. Pergi letak di tempat salah pula tuan-tuan. Lagilah umat Islam tak ke mana tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dan Allah bagi rahmat pada kita semua. Bina ulama' yang lebih baik. Macam mana nak bina ulama' tuan-tuan? Tengok ada budak ngaji Azhar. Bagus budak ni. Tengok dia punya CV dia bagus. Dia pula memang ada terbukti mampu. Tajar dia. Hang balik jadi ulama' betul. Jadi hang tak susah dah buat kewangan. Sebab bila hang susah buat kewangan, hang tak boleh jadi ulama' betul. Tuan-tuan, cerita benar. Sahabat kami ngaji di Mesir. Kami ni kebetulan bukan orang Selangor kot. Orang Selangor Alhamdulillah dia ada cukup duit pasal zakat bagi. Kami orang Kedah tu tak ada zakat. Ini saya cerita zaman saya lah. Saya Alhamdulillah. Sebab sebelum saya pergi tu saya dah create orang untuk bantu saya. Saya kuliah awal. Saya sebelum pergi Mesir tu saya dah kuliah di Kedah. So senanglah bila kuliah di Kedah ni orang tertentu dah kenal saya. Bila saya nak pergi Mesir, mereka pun tajar saya. Tajar tu dapatlah 4 tahun saya belajar tanpa ada apa-apa kesusahan. Saya tak perlu berniaga, saya tak perlu buat karipap, saya tak perlu semua tu. Saya hanya tahu pergi kuliah, balik kuliah buka kitab. Pergi library, pergi kedai buku, tengok buku mana nak beli, buka. Kerja saya adalah buka buku sebanyak mungkin di atas meja tu. Orang Mesir ni kalau baca buku di Mesir, kalau baca buku, kalau meja tak selerak penuh dengan buku, tu tanda main lah tu. Kita buka semua. Buku duduk kiri kanan nak tengok hukum apa. Kitab ni duduk dalam rumah tersusun, orang lain simpan, saya memang buka saya tu. Nak pergi tandas, tunggu giliran, kita akan tengok tajuk apa. Jadi kita tak nak buang masa. Itu saya. Tapi berapa ramai kawan saya di Mesir, bukan buang masa, mereka tak ada duit. Pergi tu tak ada duit, ayah tak boleh sarah. Apa mereka buat? Mereka berniaga. Mereka berniaga apa? Mereka ambil pisang, mereka buat goreng pisang, pisang apa? Bukan goreng pisang, apa dia? Pisang muda tu. Kerepek. Kerepek pisang. Buat kerepek pisang jual. Kerepek pisang jual. Akhir sekali pengajian tertunda 8 tahun. Kenapa? Tahun tu terpaksa cari rezeki dulu. Hak ni lah yang jadi problem pada orang ngaji agama. Dah mengaji lama, balik pula kerja tak ada. Boleh tengoklah tuan-tuan. Agama tak berjalan, Islam tak berjalan, semua tak berjalan. Simple nak bagi selesai masalah tu. Ada orang kata, pakcik tajalah. Datuk tajar kamu terus mengaji. Kamu jangan buat benda sia-sia ni. Kamu belajar sampai habis, balik jadi ulama. Kalau ada tu settle. Ni salah satulah. Saya nak sama master, saya nak sama PhD ya. Ada tempat, bagi dia selesai. Supaya kita keluarkan banyak orang yang berpotensi boleh bantu balik agama. Ni dalam bab tu. Dalam bab-bab lain, bab teknologi tuan-tuan. Semalam ada satu orang. Habis sebab saya bincang tajuk zakat. Saya kata zakat ni ada satu term ataupun satu asnaf dalam zakat tu yang membenarkan bagi zakat kepada gharimin, orang berhutang. Berhutang atas nama agama, berhutang kerana buat sesuatu atas nama Islam. Berhutang nak kahwin, berhutang apa lagi? Berhutang dengan sebab dia buat bisnes tak jadi dan bisnes tu ada keperluan orang Islam. Dia boleh jumpa saya, Ustaz boleh bantu saya tak? Saya ni berhutang Ustaz. Berhutang pasal apa? Pasal bisnes. Saya buat macam-macam bisnes Ustaz untuk pastikan Islam naik, tapi buat macam mana gagal Ustaz. Saya tak payahlah benda tu. Ustaz boleh tolong saya tak? Bagi orang bagi zakat kat saya. Kalau itu tak boleh lah. Maknanya nak suruh direct zakat dekat dia tak boleh. Tapi nak cerita, ramai orang yang macam tu yang berhutang atas nama buat sesuatu untuk jana supaya agama naik dalam bidang tu. Dia pun berhutang. Patutnya ada satu portion untuk orang bayar kepadanya zakat, dia boleh bayar hutang menyebabkan dia terbebas daripada hutang tersebut. Tapi benda tu kena detail lagi lah, bukanlah semudah itu, detail lagi. Tengok hang niaga apa sampai jahanam, hang buat apa, sebab takut nanti take for granted lah. Setiap kali dia niaga dia rugi, orang zakat boleh support, tak boleh gitu. Dia tetap kena ada calculation juga benda tu. Tapi orang tu nampak bahawa dia buat sesuatu dan dia tak lepas.
Tuan-tuan jiwa puasa, saya tak boleh buat apa, Ustaz. Semua buat. Saya pernah buat satu franchise, ambil Ustaz, dia sebut satu burger dia ambil. Tiba-tiba tak jadi Ustaz. Franchise habis Ustaz, duit saya lingkup Ustaz. Dia ada niat nak usaha sesuatu. Kalau isteri ni ada zakat, boleh bagi pada dia. Kalau adik-beradiknya ada zakat, boleh bagi pada dia. Sebab dia termasuk dalam bab gharimin, terpaksa melangsaikan hutang-hutang kerana buat satu benda. Itu kita detail lah kemudian. Tapi ceritanya, itulah maksud. Letak duit tempat betul, pastikan Islam boleh berjalan, bukan biar umat Islam berada dalam kondisi sekarang. InsyaAllah kalau itu kita ada pemikiran, kita start dengan pemikiran dulu, action kemudian. Kalau pemikiran tak ada, action sudah tentu takkan tak ada. Sudah tentu takkan ada. Tapi kalau ada pemikiran, belum tentu boleh buat. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada pemikiran yang betul, insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan mendengar. Terima kasih kerana terus membantu kami di Ustaz Pro. Ustaz Pro ni salah satulah untuk kita betulkan pemikiran. Cuma saya tak boleh buat apalah. Sebab Ustaz Pro ni macam tu dah, dia bergerak pelan-pelan. Kita pun tak ada orang nak taja sebagainya, kita jalan dulu lah. Ada kita buat, ada kita buat, ada kita buat. Saya tetap akan buat sampai jadi. Cuma bila nak jadi tu wallahu alam, supaya Ustaz Pro ni akan nanti jadi mudah cara untuk orang dapatkan maklumat agama melalui aplikasi kita sendiri yang bernama Ustaz Pro. InsyaAllah bila Ustaz Pro ni dah kuat nanti esok, dia akan jadi kekuatan. Cuma macam biasalah, kita tetap kena bayar gaji pada staf, kita tetap kena teruskan perjalanan ni. Sumbangan tuan-tuan bukan untuk kerana tuan-tuan kasihan, tapi nak melihat agama ini berjalan dalam lebih baik, kerana orang tak perlu tunggu pergi masjid untuk mengetahui penyelesaian agama. Cukup mereka boleh akses di phone dan nampak penyelesaian tersebut. Hari ini memang orang pakai phone semua tuan-tuan. Kan? TV pun orang tak tengok dah, hari ini orang pakai phone tuan-tuan. Kan? Mak tua saya dulu pagi-pagi buka TV, saya balik kampung dia tak buka TV dah. Pakai phone dah ni. Kan? Tengok Facebook Mak saya sendiri, tiap-tiap pagi saya tengok dia akan buka satu channel di Facebook, channel ngaji Quran. Nampak? Kalau kita tak kemaskan sistem kita, selama-lamanya orang nak ngaji Quran, orang akan pergi ke Facebook, tuan-tuan. Mak saya tanya tu balik, abang bila nak set app abang? Sebab mak dah gunakan Facebook untuk ngaji Quran. Bila abang nak buat live Quran dalam tu? Saya kata mak nak live, saya pun tak ada live lah mak ni. Sebab nak buat tu, jangka masa dia panjang, sistem dia kena kemas. Tapi mak, abang janji, abang akan buat sampai jadi. Tu ya. Dia sebut ke mak. Tak tahulah bila janji tu mak saya ada lagi ke tak tahu. Pasal benda ni sangat panjang tuan-tuan. Kerana ciput-ciput tadi, ciput-ciput. Pasal duit pergi ke tempat-tempat lain yang susah orang nak, kita nak ajak mereka bersama. Tak apa, saya cuma sebut, ni tawaran. Siapa rasa nak duit dia pergi tempat betul, benda jadi, tuan-tuan boleh tengok pun, dia punya upgrading dia hari-hari. Tuan-tuan boleh tengok bahan apa kita masuk. Cuma saya tak boleh masukkan ustaz lagi ya. Ustaz-ustaz lain. Kerana nak masuk ustaz lain kos tuan-tuan. Takkan nak panggil dia free, dia pun tak maulah free-free ni. Tuan-tuan nampak ya ustaz tu zuhud, tapi duit nak tuan-tuan. Dengan main-main. Bila panggil kena bayar tuan-tuan. Kalau free siapa nak main tuan-tuan. Kita nak suruh dia bincang tajuk-tajuk berat. Dia kata berat ustaz tajuk tu, saya tak ada masa. Tapi kita kena beli masa dia. Ustaz buat kajian bab ni, kita bayar sekian. Token. Ni pun token. Bukannya apa nama pendapatan. Token ustaz. Token kita 300. Ustaz boleh buat tajuk ni. Kurang-kurang lepaslah dia untuk tidak pergi tempat lain. Dia bolehlah kaji sikit untuk masuk dalam Ustaz Pro. Yang tu pun kita perlukan dana. Tu saya offer. Kalau tuan-tuan rasa benda ni adalah salah satu jalan keluar kepada problem masalah mental ummah, maka marilah bersama pada Ustaz Pro tuan-tuan. Ada sumbangan di sana insya-Allah. Dan ada sumbangan bulanan kalau tuan-tuan nak bagi pun. Terima kasih atas apa yang tuan-tuan bagi. Kami akan terus gunakan wang tuan-tuan untuk upgrade sampai Ustaz Pro jadi terbaik insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafaradan surah.